Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Sakit Puaka. Kan last week tak turun. Turun aja so start tak nak start. Tapi tak mengapa, kita happy sebab Ustaz ada hari ni. Aduh. Sakit. Oh sakit. Okey. Bodoh apa je. Orang pun tak bagi tu Okey. Gini pindah ke sana. Tak, masuk TV. Okey, terima kasih kerana sudi sentiasa bersama kami setiap minggu. Dan ni dah 2 minggu di bulan Disember ni. Tak lama lagi kita akan sambut tahun baru. So untuk yang tahun baru ni jangan lupa jugalah untuk like, share, subscribe kita punya channel. Kalau ada contribution yang you nak contribute, boleh pin now kat bawah sini ataupun boleh picit butang thanks. Jangan lupa untuk follow kita punya media sosial accounts, Instagram, Facebook, TikTok. Twitter tak ada? Tak ada. Twitter belum ada lagi, insyaAllah nanti kita buatkan Twitter sekali. Kalau ada Twitter kita ting-tong. Siapalah nak handle tu semua ya? Okay. So macam itulah, just follow, nanti kita boleh berikan update situ ataupun doa-doa ke ataupun apa-apa lah. Okey, dan kata orang tu, seperti biasa, tamu kita hari ini akan kongsi cerita dan kalau awak rasa mereka ni patut diundang sekali lagi, sila letak kat bawah. Kami nak sekian-sekian. Kira vote lah. Kami nak sekian-sekian. Dan bila second time, kita akan bawa mereka ke hutan. Yes. Kalau third time? Third time, kita bawa kat kubur. Oh, fourth ke dalam kubur. Jangan selisih. Selisih tak nak. Janganlah macam tu sekali. Okay. Tak ada bajet nak bawa kubur. Wow. Kan? Okey, tamu kita hari ni dia tak sabar nak ini, sebenarnya bukan si admin bagi tahu apa tahu. Dia baca, saya pun baca sikit. Okey, bukan dia yang minta nak jadi tamu. Tapi isterinya. Isteri yang minta. Yang bala-bala jadi admin, mesti jadi admin pula. Dahsyat ni. Dahsyat. Company besar. Besar. Ni orang besarnya, Herman, pangkat besar. Terima kasihlah kerana sudi sama kita. Terima kasih sudi mengundang. Berapa lama tunggu? Setahun. Nampak? Orang setahun tunggu. Tengok hari ni baru muncul. Ada orang baru tu. Yalah, terima kasih kerana sudi tunggu dah setahun. Wow. Ada apa-apa nak cakap orang dah tunggu setahun ni? Congrats sudah tunggu. Dah tunggu setahun. Congrats kena berjaya. Alhamdulillah, anniversary-nya. Bagus. Alhamdulillah. Dia kena sebelum terusan cakap kat atas sini kena istiqamah. Wow, macam nak pergi umrah. Padahal hadir dia cuma. iPhone i70. Okey. Cerita seram cerita apa? Okey. Nak dimulakan, kita mula dari zaman kita membesar Boleh. Okey, waktu tu saya rasa saya berumur dalam 12-13. Okey. Waktu tu saya duduk di Yishun, rumah lama lah. Okey, saya 3 beradik. Waktu tu adik saya yang nombor 3 ni kira baru juga dilahirkan lah. So ada masa ni saya waktu tu tak perasan lah, tapi yang perasan ibu saya. Ada satu waktu tu bila maghrib aja, adik saya yang nombor 3 ni akan selalu menangis. Dia punya menangis tu bukan menangis yang orang kata terisak-isak ke apa. Dia menangis betulnya melalak. Tapi sambil dia nangis melalak tu, dia tunjuk-tunjuk tingkap. Tapi buat masa tu saya tak berapa faham lah.
Saya tengok macam heran juga kenapa dia nangis. Tapi ibu saya tahulah dia dokong adik saya. Nanti dia pun perasan yang bila dia tengah dokong adik saya yang nombor 3 ni, adik saya akan selalu tunjuk-tunjuk tingkap. So saya rasa ibu saya tahulah mungkin ada gangguan. Tapi kurang pasti gangguan tu dari mana atau singgah ke. Tapi memang teruklah adik saya waktu dia menangis tu betul-betul melalak. Dan saya rasa waktu tu ibu cuba ikhtiar lah. Cuba tengok apa ni macam mana nak tolong adik saya ni kan daripada menangis terus waktu-waktu maghrib. So saya rasa ibu panggil seorang tukang berubat ni lah. Dia datang, dia tengokkan rumah, dia cakap memang betul tiap-tiap maghrib memang ada benda yang singgah. Tapi waktu tu saya tak pastilah apa yang diberitahu kepada ibu tentang orang hantar ke atau benda tu singgah. Tapi yang tukang berubat ni dia tolong semarkan rumah, dia dah pagarkan rumah semua, apa-apa yang patut. Dia cuma pesan dengan ibu saya, kalau maghrib make sure adik saya ni tak main-main dekat dengan tingkap atau inilah. So biasa maghrib pintu tutup macam yang Ustaz selalu cakap, pintu tutup, tingkap rapat semua. Itu berterusan untuk saya rasa berminggu lah. Adik saya terus dan lama kelamaan dah nampak lah macam adik saya ni kira dia dah start okey. Tapi makan masa yang lama lah, kira berminggu-minggu. So buat macam tu, macam saya budak-budak pun macam kenapa dia ni asyik nangis saja tanya. Tapi saya waktu tu kita budak-budak kan, tak tahu, tak terfikir pun pasal benda macam ni. So bila dah beransur tua tu, macam bila saya ingat balik, oh okey. Dan bila saya tengok rancangan puaka apa yang Ustaz cakap semua, mungkin dulu ini lah cerita dia. Kenapa adik saya yang last tu selalu sangat menangis waktu maghrib. Habis dia bila dia nangis tu, kalau dia setakat nangis je okey lah. Tapi dia suka tunjuk tingkap. Ada satu tingkap ni and dia selalu tunjuk tingkap tu aja. Dia tak tunjuk tingkap lain. So baru saya faham lah sekarang, mungkin adalah yang singgah atau datang kat situ. Itu cerita saya, permulaan saya lah, time saya membesar tu. Tapi bila dia dah besar, dia ada cerita tak? Ataupun dia ada cakap tak, macam dia nampak kat tingkap tu apa yang dia ingat berbentuk apa semua, tak ada cakap? Tak ada. Saya pernah tanya kalau dia ada ingat waktu dia kecil. Saya cakap dia tak berapa ingat lah, mungkin terlalu kecil lah saya rasa. Tapi the reaction untuk hari waktu dia kecil tu, saya rasa mungkin pada masa tu lah bila dia nampak, so dia react kan bila dia nampak. Tapi bila dia dah besar, saya pernah tanya dia cakap dia tak berapa ingat lah, dia tak boleh recall. So ini pentingnya di mana puaka ekstra kita selalu cakap dalam rumah, topik ini rumah, episod rumah tu, bila nak maghrib tutup semua tingkap. Topik maghrib. Topik maghrib. Saya tengok topik maghrib. Bila nak maghrib tu tutup semua tingkap. Tapi ada sekarang ni, mungkinlah, saya tak tahu, ada yang masih tutup tingkap tak bila nak kat maghrib. Tutup macam betul lah Ustaz? Tutup. Betul. Ada tak tutup Ustaz? Lepas tu ada pula azan baru saja habis berkumandang, buka pintu, buka tingkap balik. So macam kalau you ada yang macam gitu, kalau boleh, apa nasihat Ustaz? At least tunggulah sampai ke nak masuk isyak lah. Bila masuk isyak apa ni semua, nak buka ke apa, itu dipersilakan lah. Cuma kalau best, kalau malam mana boleh tutup lah. Kalau macam tingkap, faham kadang-kadang rasa macam rimas sangat, buka sedikit saja, okey, tak ada masalah. Biar angin masuk at least. Itu dia. Sama untuk pintu Ustaz. Kalau pintu kita rapat atau harus tutup terus? Best tu kalau boleh tutup terus. Tapi kalau rasakan ada rumah yang betul-betul tak ada udara masuk keluar apa ni semua, at least buka sedikit lah. Itu tak ada masalah. Okey, daripada cerita kecil terus. Ni cerita waktu bujang. Yang time kecil tu saya tinggal di Yishun. Ni saya dah berpindah ke Woodlands. So rumah Woodlands ni saya ingat lagi, waktu tu saya rasa baru lagi kita duduk rumah tu dalam setahun lebih. Kira baru jugalah duduk. So saya sebagai yang tua, saya ada bilik saya sendirilah. So pada satu malam tu saya tidur macam biasalah, dah
habiskan kerja. Waktu tu masih sekolah di ITE. So dah habiskan kerja sekolah, dah duduk dah habis berbual dengan kawan-kawan kan. So okey lah, waktu tidur. So tidur macam biasa, tidur katil saya atas kepala saya ni tingkap bilik saya. So kira kepala saya dekat tingkap lah. Pada saya normal lah, saya tingkap tak buka terus, tak tutup terus lah, kira just rapat aja. Ada satu malam ni saya tidur, tiba-tiba saya terbangun sebab macam orang sekarang cakap sleep paralysis. Rasa macam dihempap. Saya rasa betul-betul tak boleh bernafas. So saya macam, habis saya nak buka mata pun tak boleh. So saya dari situ saya dah start lah. Saya baca ayat kursi, apa yang saya tahu ayat kursi, semua cool. Tapi dia tak terus hilang macam tu tau. Pada perasaan saya macam I'm fighting a battle. Macam lagi lebih saya baca, lagi dia hempap. So macam macam tak boleh. Saya teruskan sampai saya rasa macam kat ujung-ujung nafas juga macam baca surah tu macam macam betul-betul struggle. So saya teruskan to a point saya rasa macam dia terus hilang. Tu saya macam tarik nafas panjang Ustaz. Pasal dah macam hilang nafas kan. Tu saya macam duduk, saya istighfar. Ini saya baca ayat kursi lagi sekali, saya tidur lagi. Saya ingat dah habis Ustaz. Lagi sekali. Saya dah tindih. Ni kali daripada perasaan takut tu, perasaan marah dah masuk. Saya macam kau ini, habis saya continue lah, tapi marah. Ustaz bayangkan baca ayat kursi dalam keadaan marah. Macam gitu lah saya. Baca sama juga. Dia masa yang lama juga saya tertindih tu. Macam sampai saya dah to a point saya saya rasa dah betul-betul marah tu. Bila benda tu bangun je, saya terus bangun Ustaz. Saya cari. Saya keliling bilik saya cari mana. Pasal perasaan marah tu dah kat dalam kan. So saya cari dalam hati lah. Saya tak sebut. Dalam hati, mana kau? Ini semua. Cari. Saya fikir balik dalam hati macam betul je cari. Kalau betul-betul dia tunjuk, saya tak tahu saya pengsan ke dia yang ni. So, saya macam dah keadaan marah tu, terus tak boleh tidur Ustaz. Tak boleh tidur. Saya duduk dekat katil saya terus baca surah ini, baca surah ayat kursi. Saya rasa dalam 1.5 jam lah saya duduk kat atas katil. Duduk sampai tertidur. Dah baca sampai tertidur. Tu sampai pagi. Tu bila pagi saya bilang ibu saya lah. Ibu saya, kau ada pergi mana-mana? Saya kata tak ada. Saya waktu yang hari saya kena tu, malam yang saya kena tu, hari tu, saya balik sekolah, saya balik terus. Pasal saya tahu saya ada kerja-kerja sekolah yang nak kena habiskan. Saya kata tak ada lipat mana-mana. Ini. Dia cakap mungkin dia singgah. Dia cakap singgah apa bu? Dah 2 kali sampai marah tahu tak? Saya cakap dengan ibu saya macam gitu. Dia cakap dah. Tak ada ini. Habis malam tu, yang malam keesokannya, saya macam prepare tau. Dia macam prepare macam aku nak tidur ni. Ni jangan lagi sekali Ini tu saya dah baca tidur. Tapi kelakarnya tu bila kita dah berfikir macam tu kan, tak boleh tidur lah. Macam tidur ayam, nanti tidur sekejap terbangun. Sampai pagi. Cakap tak boleh lah macam gini. Saya cakap tu alhamdulillah cuma tu satu malam je. Cuma yang saya heran tu 2 kali berturut-turut saya kena. Walaupun selepas saya dah baca surah ayat kursi, ada 3 cool and everything semua. So macam kenapa tu jadi tanya-tanya tau. Macam yang saya tahu, yang saya pernah dengar kawan-kawan ini semua, diorang kena sekali. Tapi saya kena 2 kali berturut-turut. Itu yang perasaan marah tu macam, kenapa kau kacau aku? Macam gitu lah waktu tu. Saya pernah rasa sama. 2 kali saya kena dalam satu malam. 2 kali satu malam? 2 kali satu malam. Saya pernah kena. Tapi masa tu saya penat sangat on that day. So saya penat sangat. So saya tidur. Bila saya tidur, kena sleep paralysis. Saya buka mata, tapi tak nampak apa-apa. Tapi tak boleh bangun. Ingat kalau ada gangguan. Baca sedikit, bangun, baca ayat kursi. Kemudian saya ludahkan kiri 3 kali. Saya ambil wuduk, baring lagi. Tapi saya sengit. So instead of straight, disengit ke kanan.
sekejap je saya kena lagi. So saya kena lagi dan saya buka mata, dia bilang, oh ni saya rasa sebab saya penat. So dari situ saya dah tenang lah. Saya dah tenang, relax. Saya try not to baca apa-apa. Okay. So tadi saya dah try first untuk baca kan. So second one saya try untuk baca apa-apa. Diam, tenang, relax. Terus dah boleh pusing. Mungkin terlalu penat. So can be either or. So tapi saya tak menafikan bahawasanya sleep paralysis bukan daripada gangguan juga. Yes, can be daripada gangguan also. Okay. Yang kedua, scientific reason. Also. So both main peranan juga. Cuma you dalam keadaan state mana tadi, wallahu alam, I don't know. Correct. It's good. Tapi itulah bila saya fikir balik, macam Ustaz cakap tadi, kalau kita terlalu penat kan, saya fikir balik macam tu yang ibu tanya pergi mana, macam tak ada, saya sihat lepas sekolah saya balik rumah. Tapi kalau nak kata saya terlalu penat pun macam entah kita pun tak tahu. Itu bahasa macam kena empat-empat Taruhlah kalau macam tak boleh tidur bla bla bla, dah gitu semua dah baca kursi 3 aku tak boleh tidur. Yalah, mungkin kita minum kopi ke apa gitu kan. Ada tak macam zikir-zikir ataupun apa yang boleh kita amalkan jadi baca sampai tertidur? Boleh amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus menerus. Sebab sebaiknya untuk kita baca setelah maghrib 100 kali, setelah subuh 100 kali, setelah maghrib 100 kali, biar dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau tak buat maghrib tu, dan buat ini sebelum tidur tu, terus zikir, terus tidur. Okey, tu dia. Pakai minyak kasturi also akan bantu. Minyak kasturi. Minyak kasturi. So letak kat belakang telinga, easier for you to sleep. Okey, yang tak boleh tidur tu, yang insomnia apa, cuba cek doktor dulu. Boleh gunakan amal macam ini juga tahu sebab ada orang tak boleh tidur malam, nanti aku tak boleh tidur malam gini, padahal siang hari korang ke mana. Okay. Tapi ada anxiety pun, insomnia. Kan? Check lah diri, body clock semua dah lari kan. Asyik main game je. Okey. Saya tak main game. Okey. Lepas tu? Yang lagi satu ni waktu sekolah juga di IT. Waktu di IT tu saya jadi anggota Outdoor Adventure Club lah. Where kita pergi rock climbing, all the outdoor activities. So ada satu overseas trip ni, kita pergi Gunung Pulai. So Gunung Pulai ni basically kita pergi sana, kita trek, kita camping and everything. So ramai jugalah yang pergi, dalam berapa puluh saya rasa. And saya seorang daripada ahli committee members lah yang organize the trip. So bila kita dah sampai, kita dah settle down everything. So tempat camping kat Gunung Pulai ni, dia dekat lereng bukit. Tapi dekat lereng bukit ni dia ada kawasan-kawasan diorang letak macam platform untuk kita set up kemah atau apa-apa. So untuk yang lain tu semua dah lereng bukit tu, kita suruh mereka semua set up dekat sebelah bawah. Jadi kita ambil the last one yang paling atas. Jadi kita nampak semua dari atas. Pasal kita committee members kan. Jadi tempat masak kita untuk makanan dorang semua dekat tempat mana kita set up. So dalam pasukan komuniti saya ni ada satu ahli perempuan lah. Dia seorang-seorang satu-satunya ahli perempuan. So yang saya ingat apa yang terjadi pada malam yang pertama yang kita sampai dekat Gunung Pulai tu, okey, kita dah habis makan malam, aktiviti malam semua dah habis, kita cakap dengan inilah yang lain, okey, sekarang dah boleh masuk tidur lah. Kalau tak nak tidur tak apa, tapi make sure duduk dalam tent lah, duduk dalam kemah, tak boleh pergi merayap. Pasal kat Gunung Pulai dia banyak jungle track everything semua. So kita tak nak dorang merayap, nanti kita tak tahu dorang kat mana, pergi mana, lagi hutan kan. So kita dah brief, dah bilang dorang semua dah okey, kita nampak lah. So tinggal yang dorang semua dah masuk kemah, ada yang duduk luar. So kita je kat atas lah, pasal yang komiti kita nak siapkan makan siang esok hari, semua. Kali yang dah habis semua, so kita duduk melepak lah ramai-ramai. Kita buat briefing, tengah discuss aktiviti esok harinya macam mana. Jadi yang ahli wanita ni dia okey, yang platform ni dia betul-betul 4 segi. So kita semua duduk kat tepi-tepi berbual-bual. Yang ahli wanita seorang ni dia
baring dekat tengah-tengah platform tu. So dia cakap dengan kita orang semua, dah ngantuk, dia nak tidur. Kita cakap okey lah, tidur dulu lah. Dia terus dia masuk khemah. Tak nak tidur kat situ juga. Pasal dia takut seorang-seorang dalam khemah. Habis pasal kita semua kat luar kan, dia tidur kat situ. Cakap okey, nak tidur dulu. Dah habis, dah nak masuk, kita kejut. Okey. So dia tidur. Habis kawasan khemah kita ni, pokok-pokok dia kira besar-besar. Habis canopy dia tutup the sky tau. That means you tak nampak langit. You nampak pokok-pokok besar ni semua. So yang dia tidur ni, dia tidur terlentang. So kita pun tak ingat apa-apa lah. Dah habis discussion, dah duduk berbual pasal aktiviti esok harinya. Saya rasa lepas setengah jam, kita tengah berbual-bual ni, tiba-tiba dia tidur terlentang. Dia bangun macam, you pernah tengok wrestling tak dulu? Undertaker. Kalau dia dah terlentang, tiba-tiba dia bangun kan? Macam gitu lah Ustaz. Dia bangun. Habis bila dia bangun, rambut dia dah tutup muka. Macam Undertaker lah? Allah. Kita semua baik-baik tengah discuss ni. Kita semua macam, ni dah kenapa? Habis kita macam cuit bahu dia lah. Cakap, saya dah lupa nama dia. Dia cakap, kau okey tak? Dia diam je. Macam gitu je. Macam gitu dia bangun. Macam gitulah. Macam mana dia bangun? Macam dia macam mana dia bangun? Dia macam gini kan, dia terus macam gitu. Dia tidur terlentang, tapi upper body je yang naik. Duduk gitu. Habis bila dia bila dia duduk gitu, rambut dia dah tutup muka. Habis dia macam gitu je. Habis kita ramai-ramai dah macam, cuit bahu dia. Kau okey tak? Tu dia macam gitu je. Dia diam je. Kita macam, jangan macam-macam. Dia cakap, kita dah nak dini pula. Terus kita dah, ada yang setengah dah start komat kamit, mulut dah start baca surah-surah. Habis saya dengan kawan satu, kita macam tepuk bahu dia lah. Bangun. Tiba-tiba kita dengar dia macam terisak-isak. Alamak, dah nangis. Macam mana ni? So saya cakap, ni jangan macam-macam. Continue baca ini semua. Habis kita keep ini lah, bangun. Okey tak? Bangun. Yang lain tu semua continue baca surah-surah. Tiba-tiba yang dia terisak-isak tu, dia berhenti. Tu dia macam pelan-pelan tau. Dia ada rambut dia gini, dia buka muka dia, terus dia macam, tu kita tengok, okey, muka sama. Jangan keluar muka lain pula. Dia tengok, okey. Tu bila dia start berbual balik tu, dia berbual slow, betulnya slow. Macam orang baru orang kata baru belajar nak berbual. Okey, tu lama-lama dah okey. Dia pula tanya kita, apa jadi? Cakap, apa jadi? Dia cakap, kau ingat tak apa yang jadi? Dia cakap, tak, dia tak ingat. Last yang dia ingat, dia tidur, dia nak tidur. Itu je yang dia bilang kita, last dia ingat. Yang dia bangun macam Undertaker tu semua, dia tak ingat. So kita macam, tak boleh. Ini tu kita cakap dia, dah bangun. Last kita call off the briefing, dah discussion semua kan. Dah semua masuk. Dia masuk kat khemah dia yang dengan kawan kawan perempuan yang lain. Kita semua dengan khemah sendiri lah. So, alhamdulillah yang malam bila tidur khemah tu, alhamdulillah tak ada apa-apa. Ini semua. Tu besok pagi kita tanya dia lagi. Dah siap-siap bangun. Yang kelakarnya besok paginya dia bangun fresh tau. Dia cakap dia macam a brand new day, hari yang baru. Macam ini betul tak betul So kita tanya dia, panggil dia tepi lah. Cakap, kau okey tak? Dia cakap, okey. Dia macam, kau ingat tak apa jadi semalam? Tak. Apa jadi? Dia tanya kita balik. Tu saya, Allah. Dia cakap, tak apa lah. Saya cakap ada baiknya kita jangan cerita. Tak apa. Nak tahu dah balik Singapura baru kita cerita. Ni masih tempat dia. Tu lah yang waktu sekolah. Itu satu yang saya rasa macam entah at that point, pada masa tu memang semua dah start takut. Pasal kita takut apa-apa jadi kat dia. Pasal dia perempuan. So biasalah, macam kita lagi organize macam trip macam ni lah. Kalau kita nak jawab dengan mak bapak apa jadi dengan anak dara dia semua, tu kita macam alamak. Okay, yang kita betul-betul bersyukur tu macam lepas tu tak ada apa-apa lah. Tak ada macam terbawa-bawa. Dia even lepas trip tu kita balik Singapura pun kita selalu check dengan dia. Dia cakap, kau okey tak? Ada apa-apa? Ada kelainan kat rumah ada ini? Cakap, tak ada. Dia cakap okey. Kita memang tak ingat langsung terus tak ingat. Dia cakap yang kita tu bila kita ceritakan dia yang dia bangun macam Undertaker, dia ketawa.
Cakap bedek lah. Hah? Dia macam kita nak buat cerita buat apa? Yang nampak bukan satu pasang mata tau. Banyak, ramai. Semua cakap dengan dia sama. Aku cakap, dia cakap dia betul-betul tak ingat. So sampai sekarang pun, macam bila saya ingat balik kan, macam kenapa yang saya pernah tanya, orang dia cakap kalau kat hutan, especially kalau macam pokok besar-besar yang apa lebat ni semua kan. Kalau tidur, jangan tidur terlentang, jangan facing pokok atas gitu lah. Dia cakap tidur miring lah, tidur ke tepi kanan ke kiri. Betul Ustaz macam itu? Wallahu alam, tapi sebaiknya memang tidur hadap kanan. Okay. Miring is always like that. It's always the best. Okay. I think kalau macam hutan pun memang kena jaga-jagalah. I mean sebelum tidur ke bila nak masuk ke apa, memang kena jaga adab. Kemudian perbanyakkan doa, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kena lah. Ada pula saya dengar orang cakap secara saintifik, dia cakap kalau terlentang anti gravity badan kita dah lain. So best is to miring ke kiri, kanan, ke kanan. Tapi itu orang cakap saya tak tahu. Kalau macam kiri pasal kita punya jantung on our left tau. So macam kita hempap kalau kiri. Tapi kalau maaf Ustaz, yang another scientific ini saya tahu about acid reflux. Yang saya read, they say is best for you to sleep on your left. Because of the stomach structure, the acid will be contained in your stomach and not flow back to your Tapi itu kena pakai something to elevate you punya. Correct, ini yes. kan. Tapi they did advise, dia cakap nak kena miring ke kiri lah, to avoid the acid from travelling up your channel. Apa penyebab itu stomach reflux? Acid reflux, saya tak pasti. Acidic lah. Stomach reflux pula. So you kadang makan banyak benda-benda yang sambal, banyak teh. Ulu hati Ulu hati. Okey, saya ada petua macam nak hilangkan ulu hati. Hilangkan ulu hati sakit dia. Macam mana? Kita kembali selepas iklan ini. Tak ada gurau. Tak ada, orang pesan. Saya karan dulu masih terbaring, ulu hati sampai termuntah-muntah terbaring. So pakcik explain, beli susu kan, susu yang tu fresh milk, panaskan, suam minum. Okay. Baik. Alhamdulillah. So itu je lah. Cubalah kalau siapa ada ulu hati, cuba macam tu. Jangan lupa baca apa? Kau sakit hati, mandi air susu. Panas-panas. Keringnya melecur sakit. Amboi. Okay, back to the, pernah nampak macam klip, nampak dia tak? Saya nampak susah. Tapi kalau rasa ni apa? Selalu jari. Dia nampak. Dia tak cakap dua tau, dia cakap jari. Dia tahu tau. Dia tahu. Dia nampak tak? Maknanya nampak senang. Gurau. Okay. Rasa-rasa? Rasa-rasa restoran. Bukan. kita ada pelawak kat sini. Rasa-rasa restoran. Sponsor. Rasa restoran. Sponsor kita cepat, voucher. Kita dah sebut nama korang ni banyak kali. Siapa ke Seremara pergi bagi kita orang. Tengok, okey. Ni macam datang tempat mana senang rasa, senang. Boleh? Ke memang frequent macam tu? Memang tak frequent. Cuma kadang-kadang bila saya rasa tu rasa dia memang kuat lah, strong ya. Habis dari sini? Sini alhamdulillah tak ada. Tak ada. Ustaz rasa apa? Panas kan? Aircon dia kecil aircon kan? Dah pakai hoodie. Dah pakai hoodie ni panas terus kita semuanya. Okey, cerita seterusnya. Okey, waktu sekolah dah habis lah. Zaman sekolah dah habis. So kita pergi ke Perkhidmatan Negara. Okey. Saya time Perkhidmatan Negara waktu latihan asas dekat Tekong. Latihan asas ni tak ada cerita sangat lah. Cuma yang saya dengar platoon lain dari bang lain. Macam saya platoon 3 section 4 yang bilang saya cerita ni platoon 4. Tapi saya lupa section mana. Saya tak pasti kalau yang orang orang-orang yang pernah lalui latihan dekat Tekong, diorang ingat pesanan ni especially untuk bangsa Tionghoa. Diorang tak dibenarkan buat masuk any form of daging babi, kinze. Tak kisah daging babi.
daging babi baik yang dalam tin ke baik apa, sebab dia cakap memang tak dibenarkan. Habis buat masa tu kita tak fikirkan sangat lah, mungkin pasal kita fikir ada kita bangsa kita agama Muslim Islam, Muslim serang, jadi diorang nak jaga kan, jadi kita tak fikir apa-apa. Jadi bila dah towards the end of latihan asas ni, dah nak habis, ada satu budak ni dari platoon 4. Saya rasa dia tak tahu dia sengaja ke atau dia nak test ini, dia buat masuk. Aduh. Melayu? Tak. Oh, Cina? Satu tin Melayu buat masuk, apa cerita Kata dia nak test. Dia asyik reflux masih ada lagi lah. Dia nak test. No, kata dia nak test. Memang tahu sekarang korang nak buat konten, nak test apa-apa semua macam-macam pun boleh buat masuk. Kan joystick pun boleh bakar-bakar. Nampak kat internet semua. Betul Confirm asyik reflux ada lagi. Confirm. Okey, dia buat masuk satu tin kecil tu. Buat masuk. So kita selalu booking kan sebelah malam. Kita booking Pulau Tekong sebelah malam, dalam pukul 7, pukul 8 gitu. So ni dah briefing untuk esok harinya. Dah last parade. So kita semua balik bang lah, tidur. Kali ada yang malam yang dia buat masuk benda tu, kita platoon 3 tingkat bawah tak dengar apa-apa. Tapi yang kena tu platoon 4 tu, diorang cakap katil budak tu bergegar. Katil dia bergegar. Habis budak tu sadar. Bila katil bergegar, budak tu sadar. Habis dia dah terpekik-pekik minta tolong. Yang kelakarnya kita semua tak dengar apa-apa. Padahal satu tingkat bawah je. Platoon 3 dengan platoon 4. Habis yang kecoh dalam bang dia lah, budak-budak dia semua dah kenapa gini semua. Habis terus saya dengar sampai sarjan pun naik atas. Sarjan semua dah naik atas pasal ada yang turun panggil sarjan kat bawah. Sarjan dah naik atas gini semua. Kali diorang dah yang diberitahu katil dia je yang bergegar, tapi budak tu tak ada kena apa-apa lah, tak ada kena sampuk ke, tak ada kena kacau ke. So bila dah habis gini semua, sarjan tu gini tanya, soalan pertama sarjan tu tanya dia, kau ada buat masuk benda yang kau tak sepatutnya buat masuk tak? Kali budak tu dah takut kan kena gini kan. Terus dia terus mengaku, cakap ada buat masuk ni. Sarjan tu punya mengamuk kan dia, cakap ada, kau tahu kau tak sepatutnya buat masuk, kau buat masuk buat apa? Habis dah jadi macam gini, macam mana? Tu sarjan cakap bawa keluar budak tu. Bawa keluar. Habis dia tengok budak tu dah okey, dah gini semua, sarjan tu bawa turun, terus buang benda tu. Yang sarjan pun sarjan bangsa dia lah, bangsa Tionghoa. Ini semua. Tu besok pagi first parade semua kena hentam. Dia cakap pasal kau seorang satu company kan. Cakap memang tak patut lah dia cakap. Sampai sekarang yang masih sekarang saya tak pasti pula, tak tanya pula. Yang baru-baru, batch yang baru-baru ni. Tapi yang waktu saya tu memang selalu diorang ingatkan sebelum booking, bila kita nak book out, nanti kita ada once kita fall in, dia punya briefing sebelum kita book out, they will always ingatkan kita, selalu ingatkan kita, jangan bawa masuk barang yang tak sepatutnya kau bawa masuk. Yang kelakarnya bila kita booking, selalu nanti diorang will buat pasar malam, buka semua check, bentang, check. Tapi benda tu lepas, saya tak tahu macam mana. Pasal kalau betul-betul kan diorang kena letak. Kalau kecil tak orang kuat kasut lah, kasut. Tapi tin dia boleh tahan besar juga. Besar? Tin yang besar tu kalau taruh dalam kasut macam mana? Tapi itu lah yang jadi tanya-tanya. Macam boleh lepas even yang sarjan-sarjan tu pun tanya macam mana benda ni boleh lepas. Pasal sebelum naik bang, bila kita booking sebelum naik bang, semua kena pasar malam, bentang lah semua barang-barang kita bawa, bentang dia nak check. Dengan kita sekali dia check, tapi benda tu lepas. Itu yang jadi tanda tanya. Saya tak tahu macam budak tu, yang budak tu yang dia bawa kan, bila dia kena soal, dia cakap dia mengaku dia bawa masuk, tapi dia pun tak tahu macam mana boleh lepas. Dia mengaku. Orang mesti fikir kan, tanya budak tu kan ini kan. Dia mengaku, cakap ya aku bawa masuk, tapi bila aku bentang semua, benda tu lepas. Tak pastilah kalau tak diperiksa betul-betul ke, atau dia sekali packaging dia nampak bukan macam itu, sekali imbas ke, saya tak pastilah. Tapi itu yang berlaku lah. Tapi Ubin lah pula, Tekong dan cakap tu kan kampung Melayu kan. Banyak kampung Melayu. Dah tu je. Okey, cerita lain. Okey, Tekong juga.
Tapi ni selepas latihan asal saya dah pergi unit. Saya driver lah untuk this unit. Saya tak payah cakap lah dia di mana. Dia dekat Kat situ. tempat dia boleh tak? Tempat Tapi tak mana? payah camp. Tempat mana? Take Y. Oh, Tewai. boleh. Okey. Camp saya dekat situ lah. So kita ada satu latihan ni, exercise balik tekong. Kira Okay. kita bawa budak-budak balik tekong, kita exercise. Okay, so ni hari pertama kita dah ini. Okay, kita sampai siang. Kita dah buat latihan sebelah siang. So malam tu sepatutnya kita semua rehat pasal hari pertama kan. Kita dekat tekong untuk latihan tu 1 minggu, 5 hari. So malam pertama tu kira dia kasi kita rest dululah. Ni semua buat admin brief semua kan, apa yang sepatutnya bilang all the cadets, apa yang sepatutnya diorang lalui dalam exercise latihan 1 minggu tu lah. Kali kita pula yang driver ni, kita macam nak duduk dengar briefing bosan. Macam kawan saya kita ambil satu Land Rover, kita jalan-jalan lah. So saya pula idea yang cantik. Duduk sini pun macam tak ada datangkan faedah untuk kita, because kita punya ini is untuk drive aja. Diorang yang nak kena brief, exercise semua kan. So saya pun pergi dekat ni pegawai dia punya PC, Platoon Commander. Dia cakap dia, "Sir, can I have your permission? Take one Land Rover, all the drivers, we just want to go around the training ground, the training area." Yang officer ni pula, "Okay, can, but please be careful." Okay. So kita okay lah, happy lah. Saya ambil Land Rover, saya yang ini drive. So kawan saya vehicle commander kat sebelah, Land Rover belakang boleh selit 6 orang saya rasa. So 6 dekat belakang. 6 kat belakang. So total 8 orang lah. Habis yang kawasan latihan tu memang kita dah serasi lah, dah familiar. So jalan dia semua, pasal siang hari kita gunakan tempat yang sama. So malam saya nak tengok suasana malam macam mana dekat training ground Okay, jalan drive. Habis semua macam WPP macam boleh jalan-jalan, tak boring. Kali ada satu track ni, dirt trail ni, memang tempat vehicle jalan lah, tapi dia off-road. Jadi kita jalan tu kita macam happy lah. Macam kita tahu yang ni kira distance dia tak berapa jauh lah. Kita baru masuk tempat tu, kita jalan tak sampai 10 minit saya rasa, kita dah start bau semerbak. Dia punya semerbak bukan sikit je Ustaz, kira macam menusuk. Kuat menusuk. Kita macam tu semua kawan saya baru nak buka mulut. Saya cakap jangan tegur, diam. Pasal saya tahu lah yang dorang ni semua kan. Dia diam, jangan tegur. Saya cakap drive. Makin saya drive tu, selalunya kalau angin kuat, bila nak hujan ke apa kan, pokok-pokok, kita nampak daun-daun yang bertabur kan. Yang ini semua bunga. Bunga saja, daun satu pun tak ada. Saya perasan dia macam hujan bunga. Hujan bunga, tapi yang bau semerbak tu masih menusuk. Terus saya macam alamak, tak sedap. Tu semua dah. Saya cakap baca. Saya cakap dengan orang baca. Tapi continue drive ni, tapi pelan lah tak. Macam nak kelang kabut pasal road tu tak ini kan, dia dirt track tak flat, jadi tak stable. Tu drive lah pelan-pelan, baca. Tu hujan bunga tu berterusan. Ni tak pernah macam gini, tak pernah. Saya cakap Man, dia cakap apa ni, Man, cepat. Cepat macam mana? Macam gini pay road mana boleh cepat. Habis makin drive. Yang siang hari bila time training tu, latihan tu, kita tahu yang road tu pendek je. Tapi bila drive malam tu dengan hujan bunga tu, dengan bau tu, rasanya macam jauh betul lah. Macam tak habis-habis road tu. Macam bila nak sampai? Tu dah drive for a good saya rasa 20 minit. Bau wangi tu terus jadi bau bangkai. Bangkai dia. Terus jadi bau bangkai. Menjadi-jadi. Tu kita semua makin tak sedap dari wangi hujan bunga terus jadi bangkai. Tu macam tak boleh. Saya cakap terus makin kuat lah. Dah satu Land Rover tu bergema dengan surah dengan ayat kursi semua bergema, semua baca kuat-kuat. Pasal dah takut kan. Gini, saya yang drive, saya tengok depan je. Side mirror
nak jeling pun takut. Macam tak nak tengok pun. Saya tengok depan je drive. Tengok. Tu last bila dah sampai kat ujung tu, dia punya rasa apa tu? Syukur tu. Allah, saya cakap. Alhamdulillah dah sampai. Keluar automatik. Keluar, bau tu hilang. Yang hujan bunga tu pun stop. Saya keluar, dah tak ada melencong tempat lain. Terus balik. Balik tu yang pegawai tu tanya, back so soon lah? Cepat nak balik? Cakap, tak ada benda lah. Boring. Balik tidur. Padahal semua dah balik. Semua dah takut. Tapi itu memang betul lah. Saya rasa seumur hidup saya tak pernah saya encounter dengar orang pernah go through macam gitu. Saya fikir balik pun macam seram lah. Ustaz, kalau macam gini orang drive, taruhlah macam benda macam tadi dia tahu pendek, tapi satu hari tu memang macam tempat lain. So kalau kita sebagai driver, apa yang kita nak kena cepat-cepat ambil tindakan? Kalau macam gitu, dalam keadaan macam itu ataupun dalam hutan sesat, pusing, rasa macam pusing balik kan, tempat sama, azan. Itu diajarkan oleh ulama-ulama dan kitab-kitab ruqyah. So azan aja. Dia tak semestinya azan kena letak tangan dekat ini ya. So sambil drive, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syada. Dia macam gitu, azan. Kalau boleh. Kan? Okey, ada last cerita? Okey, last. Ada. Okey, ni cerita time saya pergi paling best sekali. Mancing. Mancing. Mancing macam cerita ni. Best. Mancing. Pancing apa tu? Ikan lah. Okey. Actually pancing ada banyak cerita lah. Cuma saya ceritakan satu ni. Okey. Ni pancing dekat kawasan ni terkenal lah. Saya tak nak cakap mana. Pasal sampai sekarang pun masih orang daerah East. Alah, pancing the best memang daerah East lah. East Coast? No, kan. Saya boleh cakap Changi je lah. Tapi Changi. Exactly dekat mana saya tak cakap lah Asal? Changi. Okey. Ni pergi memancing ramai. Dalam 10 orang. Kita 10 orang. So tempat kita memancing ni ada satu corner ni, kira pantai panjang macam itu. Saya ambil yang paling ujung sebelah kanan. Tempat yang kita set up ni lah, kita pacak ni. Saya ambil paling ujung sebelah kanan. Belakang saya ni kira macam semak, tapi semak besar. Ada pokok-pokok. Habis kira macam kalau orang sembunyi kat dalam tu pun tak ada orang tahu. So saya ambil yang paling kanan lah. So ada satu part ni, kita start macam biasa, dah cast rod, dah baling semua. So kita dah pacak rod, kita tunggu lah. Habis ada satu part ni, biasanya kita dah cast, dah pacak rod, kita balik tempat kita berkumpul lah. Pasal barang-barang semua dekat situ, dekat meja. Dekat situ ada satu meja. Kali tak macam mana, dah dalam 20 ke setengah jam gitu kita pancing. Jadi saya pergi dekat joran saya dah tukar umpan. Tu saya dah baling, tapi saya tak patah balik dekat meja. Saya diri dekat joran saya tu. Saya macam tenung joran lah, tenung, tengok laut. Habis kawan saya ni satu, dia dah panggil saya, "Man." Saya tak dengar. Macam mana saya tahu, dia bilang saya, "Aku panggil kau 3 kali tau." Saya cakap, "Man." Saya masih kat situ. "Man." Saya masih tak dengar. Masuk kali ketiga, dia cakap dia dah tinggikan suara, pun saya tak dengar. Tu dia dah tak sedap hati. Dia pergi kat saya, dia tap bahu saya. Tu baru saya macam terperanjat lah. Macam tiba-tiba ada orang tap bahu kan. So pusing. Kenapa? Aku panggil kau 3 kali. Aku tak dengar apa-apa. Aku tengah tengok joran ni. Tu dia cakap, aku panggil kau 3 kali. Tu dia tap, jalan sekarang. Saya macam, apa pasal kau cakap aku macam gini Pasal biasa kawan-kawan berbual mana dia berbual macam gitu kan. Dia tap, jalan sekarang. Saya pun buntut lah ikut dia. Dia sampai kat meja. "Kau tahu kenapa aku panggil kau tak?" Cakap, "Apa pasal?" Tu dia cakap, "Kau diri tengok joran, ada orang belakang kau." Cakap, "Orang?" Saya cakap, "Ada, belakang kan semak." Dia cakap, dan bila saya kalau saya baling tukar umpan tu, takkan saya tak perasan ada orang kan. Lagi saya pakai head torch, headlamp. Jadi kalau saya pusing ke apa, mesti saya perasan ada orang ke apa. Cakap, "Ada, tapi orang tu aku nampak gelap aje." Pasal kalau orang pakai baju, dia nampak baju warna apa semua. Dia cakap gelap je. Dia cakap orang gelap. Tu dia cakap, "Aku dah tak nak cakap banyak Cakap, "Kalau aku bilang kau orang gelap, kau tahulah." Cakap, Okey. Orang minyak Tak.
lembaga hitam lah. Oh, lembaga hitam. Dia cakap gelap gitu. Habis saya macam, biar betul. Habis kenapa aku panggil kau? Saya macam, alamak. Saya cakap, okey. Saya cakap, ni nanti lagi sekali tukar umpan kau ikut aku Saya pergi tu, dia cakap ni bukan tukar umpan je. Saya angkat rod saya tukar sebelah lain. Dah tak nak pergi sana. Habis dia macam, tak boleh lah. Dia cakap, betul. Dia cakap dia panggil saya 3 kali. Yang kelakarnya dia panggil 3 kali. Saya tak dengar pun. Habis sampai dia kena pergi. Yang bagusnya dia berani lah. Dia tahu benda tu dekat itu, dia masih datang kat saya. Dia tepuk bahu saya. Dia cakap, Man, itu saya dah terperanjat. Pasal saya tak expect kan ada orang. Saya pusing. Dia cakap, jalan sekarang. Tu part saya dah, okey ni faham. Changi kapak apa? Masih ya. Nak bilang ni. Kawasan, tak ada tempat tu, pantai tak kisah. Tak boleh Tapi cakap. kalau saya cakap, diorang tahu kat mana? Kenapa tak begitu? Dia tak bagi tahu. Taklah, kalau orang pergi pancing, biar orang pergi pancing. Saya tak nak nanti pasal saya nanti orang Nak adventure Tapi sport baik lah. Baik. Itu kan kadang ada susah sikit. Selalu orang cakap sport baik-baik ni memang jangan share. bukan Memang jangan dia ada share. kat situ. Nak kena kuat tak kuat je lah. Okey, itu saja apa-apa nak tanya soalan. Okay, terima kasih kerana sudi kongsi cerita. Seperti biasalah, kalau tamu datang kita akan apa Ustaz? Kita akan berikan sajian. Sajian. Bukan sajian. Salah. Kasih apa? Kasih hadiah. Kasih tumbal. Kasih Besar. itu macam saka. Sebab kita nak turunkan kesakaan kita. Okey, sekejap Apa-apa kau tanya Ustaz, silakan. Okey. Tapi yang tadi cerita yang tu seram lah tadi, especially yang last punya. Yang benda kat belakang. Abin kalau for me masa pun kadang-kadang pancing apa, kadang bila pancing tu rasa macam ada orang tengah tengok kan, ada kan. Kalau macam sorang-sorang ke apa kan. Bodoh je lah. Nah, tu dia. Tumbalnya. Ya Allah. Okey. So ini kita daripada Puaka. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ini macam nak berenang balik je. Illegal immigrant pakai ni Dalam semua. Apa kita seluduk semua kat dalam. Balik naik apa? Ada kenderaan. Selamat ada kenderaan. Okey, apa lagi nak kasih? Bismillah. Wow. Mestilah Kira baca apa-apa bismillah. semua dalam semua apa? Adalah. Cuba. $100 daripada Menangin Council. Terima kasih. Okey, dan ni pula daripada Abi Usrati. Kalau awak nak jadi members untuk Hariat Kematian, ni 10% diskaun kat sini. Okey. Tahu kan Hariat Kematian tu apa? Tahu. Oh, tahu. Okey, dah bagus. Jadi boleh macam menabung gitu semua kan. Kalau jadi members, 10% diskaun awak dapat. Dan kalau untuk Puaka fan tu semua, anda boleh dapat 5% diskaun. Kalau anda jadi ahli, anda akan dapat $300 The Main Council voucher dan macam-macam lagi. So, kalau nak tahu, sila ke IG mereka dan telefon lah kalau nak tahu pasal Hariat Kematian ni. Ada lagi? Bag? Okey, ni beg Puaka. Termasuk pula benda ni. Dalam tak ada puaka Apa? Dalam tak ada puaka Dalam tak ada Tak ada. Puaka. Okey. Puaka. Dan Terima ni kasih. daripada The Mac King. Kat rumah ada apa? Ada apa? Kat rumah tak ada pelihara Tak apa-apa yang lain? Ini 8 lain. Mana tahu tengok burung ke apa. Ni macam gini. Rumah kalau apa? Sama, black and white. Betul lah? Betul lah? Berapa betul? Oh, Kau main angguk je. Betul, black and white. Betul lah? Oh, wow. Alhamdulillah. insya-Allah. Betul. Okey. Okey, dan ni untuk awak daripada The Counterclockwise specialist. the counter. bagus. Kan? English dia susah lah. The counterclockwise specialist. So, korang boleh pergi ke Singapore Expo sebab kat sana ada Gegar Fest dan boleh beli jam kat sana juga, boleh jumpa Sulaiman ataupun Diana dan yang paling best sekali apa tahu Ustaz? Macam kita pakai ni, jam ni. Ada Sulaiman cakap ada orang nak jam macam saya pakai yang kali. Bunyi dia ketung. Ada saya pakai kalau hijau tu. Dah habis. Sebab dia kalau lelaki punya ni tak silap, apa yang awak ada kalau nak tengok buka silakan tengok. Itu cuma ada 25 pieces saja. Saya punya saya cari dah lama tau. Yang warna ini. Baru Discolour. kan. So cari tak ada sekali. Ini pun Jumpa limited. dia. Tak silap 25. So jumpa tengok Allahu Akbar terus saya ambil ni. Saya actually nak make ni dulu.
Sampai saya tahu ni mesti Ustaz nak ambil. So saya kasihlah, saya ambil ni. Betul, serius sumpah dengan Allah. Memang saya nak ambil ni actually. Saya dah berani bersumpah saya. Apa lagi kat sini tertinggal? Oh tak ada. Okey, satu lagi. Pergi Gegar Fest. Gegar Fest di Singapore Expo. Kau nak beli jam kat sana. Dan bestnya sekarang mereka dah keluarkan jam untuk kanak-kanak. Bukan kanak-kanak, macam remaja-remaja, semua budak-budak tu semua. Okay, dah ada. Untuk nak beli untuk anak-anak pun boleh. Dan katanya harga berpatutan. Ya, betul. Harga budak-budak pun berpatutan. Dan satu lagi, Packaging pun eksklusif. Kau nak ke sana 23 hingga 25 Disember. Dia akan launch lah Youth Collection called the Zuma Edition. Edition. Kau siapa ada anak kecil, pergilah ke sana. Bagus. Sebab bila pakai jam ni kan, tak tahulah semua asyik repeat saya berbual. Kadang tapi apa pun jangan percaya pada jam ni. Jam ni membantu aku, protect aku. Tak ada. Mungkin dia menolong untuk peredaran darah ke apa gitu, bla bla bla, dan yang lain-lain. Kalau awak nak tahu yang lain-lain, awak boleh telefon sekarang kat dorang, Sulaiman, dan tanyalah apa benda-benda yang lain-lain tu. Okey, terima kasih banyak kerana sudi. Terima kasih. Jadi Terima kasih banyak. Ya. Walaupun lagi beberapa minggu kita nak selamat tahun baru pada awak. Selamat tahun baru. Semoga Tapi ada cerita pancing lagi. Ada. Banyak lagi. Banyak. Kalau nak kat bawah. Saya nak Herman. Komen kat bawah. Kita panggil lagi. Tengoklah awak. Tunggu setahun lagi. Baru datang. Hai Kak Lok pasang, suruh mana Herman tak sampai setahun. Okey. Terima kasih bagi anda semua. Terima kasih banyak yang beri sumbangan pada kita melalui PayNow ataupun Thanks. Dan jangan lupa juga subscribe Susu TVC channel dan follow kita punya IG, Instagram, Facebook. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kepada semua sponsor. Jumpa lagi. Puaka. Tak kenal Lucia. Bye. Bagus. Dah dapat ni.